bersama dengan Encik Mahazir bin Ilyas merupakan Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Pencegahan Bahagian Pencegahan Ibu Pejabat AADK. Assalamualaikum Encik Mahazir. Sihat ya? Baik, alhamdulillah. Apakah sebenarnya fungsi Bahagian Pencegahan AADK ini? Sebenarnya bila kita bincang tentang pencegahan ni adalah satu fungsi yang agak penting lah. Mana-mana isu yang kita tangani, sama ada wabak ataupun isu sosial, pencegahan merupakan tindakan pertama lah untuk kita tangani sesuatu isu. Jadi fungsi bahagian pencegahan ni yang utamanya kita nak merangka usaha ataupun tindakan-tindakan dengan menyediakan maklumat-maklumat yang bersesuaian ataupun fakta-fakta yang tepat, khususnya berkaitan dengan masalah dadah, supaya fakta dan juga maklumat-maklumat yang diperolehi ini dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih tepat dan masyarakat dapat bertindak dengan betul. Sekiranya maklumat yang diperolehi oleh masyarakat tidak tepat, jadi masalah dadah ini mungkin persepsi tentang dadah ini tidak betul, akhirnya tindakan-tindakan yang diambil kurang berkesan. Sebagaimana itu fungsi AADK lah, khususnya bahagian pencegahan amat penting dalam merangka usaha pertamanya untuk nak melindungi masyarakat secara amnya lah, secara umumnya, supaya mempunyai maklumat ataupun sumber yang jelas tentang sesuatu isu berkaitan dengan dadah. Dan bila masyarakat mempunyai maklumat, mereka akan bertindak untuk tidak mengambil ataupun menghindarkan diri daripada masalah dadah tersebut. Dan yang kedua, kita juga bertanggungjawab untuk memastikan kelompok ataupun kumpulan sasar yang telah pun mula terjebak ataupun berisiko dengan penagihan dadah untuk memberhentikan tindakan tersebut. Jadi kita lakukan intervensi-intervensi tertentu supaya masalah penagihan yang baru bermula dapat kita hentikan. Dan yang ketiga, bila skop pencegahan ini agak luas, kita nak memastikan kelompok yang telah pun terkesan ataupun telah pun mengambil dadah memberhentikan secara langsung tingkah laku pengambilan dadah tersebut. Jadi untuk memberhentikan tingkah laku penagihan dadah ni perlukan tindakan yang bersepadu, sama ada melibatkan individu yang terlibat dengan penagihan dadah itu sendiri, ibu bapa ataupun persekitaran dia, supaya persekitaran yang wujud dapat mendorong ataupun membantu individu yang telah terkesan dengan dadah ini kembali berfungsi dalam masyarakat. Jadi fungsi umum pencegahan ni besarlah. Kita nak memutuskan rantaian permintaan. Kalau wabak, kita putuskan rantaian wabak tu. Jadi dalam dadah ni ada dua tindakan lah. Pertama, kita nak putuskan rantaian penawaran melalui penguatkuasaan undang-undang. Dan yang ketiga, kita nak memutuskan rantaian permintaan ni. So kita kena menyediakan maklumat yang sesuai kepada masyarakat supaya masyarakat punyai idea ataupun tahu tentang apa tindakan yang boleh dilakukan supaya dadah ini tidak sampai ke dalam, khususnya ke dalam keluarga mereka lah. Kita nak tahu, mungkin ada beberapa pecahan kategori kepada strategi pendidikan dan pencegahan ini. Kita gunakan 6 strategi. Yang pertama, strateginya penyebaran maklumat. Seperti mana yang kita buat sekarang lah, kita buat diskusi, kita adakan sebaran am, iklan dan sebagainya untuk pastikan semua orang tahu bahawa dadah musuh nombor satu. Itu yang pertama. Strategi yang kedua ialah kita menggunakan kaedah pendidikan. Kita buat secara pendidikan secara formal, masuk ke sekolah, masuk ke lapangan, beri pengetahuan langsung kepada kelompok sasar kita tentang isu dadah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga ada tindakan ataupun kita panggil alternatif, kaedah alternatif, strategi alternatif, iaitu kita mobilize NGO, kita gerakkan skuad anti dadah. Sekarang kita ada skuad anti dadah. Kita galakkan penyertaan daripada belia, khususnya untuk kesukarelaan ini, supaya isu dadah dapat sampai ke dalam masyarakat. Dan yang keempat, kita juga punyai strategi identifikasi dan rujukan. Maksudnya kita menyediakan ruang advokasi ataupun rujukan sekiranya ada sebarang masalah tentang dadah, so dapatlah tempat itu dapat menjadi tempat untuk membantu.
Yang kelima, kita tak kurang penting ialah kita membangunkan kapasiti ataupun keupayaan kepimpinan lah khususnya dalam mengupayakan komuniti bertindak terhadap isu dadah ini. Itu kita panggil community empowerment. Kita latih, kita bimbing dan kita didik supaya masyarakat ataupun kepimpinan ini punyai rasa itu milik hak dia ataupun memilih hakkan program pendidikan pencegahan ini kepada mereka. Apa antara aktiviti ataupun program yang dianjurkan di kawasan yang berisiko tinggi? Kawasan berisiko tinggi ini kepada 155 kawasan yang kita sasar. Kita sasarkan untuk kita bantu dan kita bersihkanlah daripada masalah penagihan. Dan apakah kriteria yang dipilih tentang KBT ini? Sudah pastilah yang pertamanya kawasan itu mempunyai isu dadah yang besar. Yang besarlah kita kata kalau antara indikator dia ialah jumlah orang kena pengawasan. Maknanya kes dekat kawasan tu yang paling tinggilah. Okey. Tapi kita kena ingat dia bukan sekadar kes dadah. Sebab dadah ni dia bukan permulaan kepada satu isu. Selalunya dadah ni adalah end product ataupun hasil akhir. Dia ada isu-isu pelancongan sosial, ada isu dalam family, ada isu di dalam komuniti. Contohnya isu-isu kemiskinan, kemudian kecuaian ibu bapa dari segi pendidikan anak dan sebagainya. Ini akan mendorong kepada berlakunya peningkatan dalam isu penagihan dadah. Sekarang kita kelompokkan tindakan-tindakan ikut fasa. So fasa pertama ialah fasa pembersihan. Iaitu kita nak pastikan bahawa kawasan itu dapat kita tangani isu dadah ni dengan betul. Kita nak keluarkan penagih-penagih yang ada di dalam kawasan itu untuk kita beri bantuan dari segi rawatan dan pemulihan. Dan pada masa yang sama kita cuba pastikan pot-pot penagihan ini juga dapat kita bersihkan. Kalau ada rumah-rumah kosong yang diguna pakai, kita cuba alihkan. Kita gunakan faktor persekitaran untuk make sure tempat itu diubah daripada tempat yang tak berguna ataupun tempat perhimpunan yang isu-isu yang negatif kepada mungkin tapak main takraw ke, tapak rekreasi ke, supaya persekitaran itu berubah dan akhirnya dapat mengelak daripada tingkah laku berisiko berlaku di situ. Jadi fasa pertama ialah pembersihan. Mana kita nak make sure tokan pun kurang, penagih pun dapat kita bantu untuk rawatan dan pemulihan, persekitaran kita bangunkan, kita cerahkan kawasan tersebut. Dan fasa yang berikutnya ialah kita masuk tindakan. Selepas kita buat usaha mengesan penagih-penagih tadi ataupun kita membawa penagih-penagih ke dalam rawatan dan pemulihan, kita juga perlu tangani isu keluarga dia. Keluarga penagih. So kita ada intervensi khusus yang kita laksanakan, kita panggil fasa kedua. Dan fasa yang ketiga ialah bagaimana kita nak kukuhkan. Bila kita dah bersihkan kawasan tersebut, kita nak make sure kawasan tersebut sentiasa dalam keadaan terpelihara ataupun dalam keadaan yang boleh dikawal. So kita buat program-program pengukuhan, program keluarga dan sebagainya. Dan akhir sekali yang paling pentinglah, ini kadang-kadang kita lupa. Biasa kita buat satu benda, kita akan tinggal. Yang keempat ni sebenarnya penting untuk kita kekalkan. Kita nak kekalkan kawasan tersebut dalam keadaan, maksudnya bila kita tinggal pun masyarakat dah memilih hakkan program-program pencegahan dalam kawasan dia, dan bila ada berlaku isu-isu penagihan, pengedaran dadah, masyarakat dapat bertindak dengan betul. Contohnya puan, bila kita tengok kawasan tu dulu kotor. So PBT, ADK, Jabatan Kerajaan masuk, masyarakat masuk bersihkan. Takkan minggu depan, bulan depan ADK, PBT nak masuk. Sebab itu kawasan dalam komuniti. So kita harap komuniti yang bertindak. Sebagai masyarakat, orang sekeliling dan juga mungkin ada badan bukan kerajaan NGO yang berminat untuk membantu pihak AADK. Jadi bagaimana caranya? So AADK menyediakan platform, kita boleh kita menyediakan ruang untuk advokasi lah, ataupun kita membantu NGO ataupun individu-individu yang berminat untuk tangani isu dadah. Dan di kesempatan ini saya sukalah untuk menyeru. Kita ada platform sebenarnya. Kalau orang awam ataupun belia yang berumur bawah 40 contohnya lah, boleh menyertai kita dalam skuad anti dadah. Sebab skuad anti dadah ni menjadi ejen penyebar maklumat, ejen perubahan dalam masyarakat. Kita mobilize skuad anti dadah ni untuk menyantuni masyarakat khususnya berkaitan dengan dadah. Dan
kita juga punyai ruang-ruang kerjasama, kolaborasi dengan NGO, khususnya dalam bukan sahaja menyantuni bekas-bekas penagih ataupun penagih-penagih di lapangan, tetapi juga mungkin memberi maklumat kepada masyarakat tentang sesuatu isu yang khususnya akan akhirnya nanti menyebabkan masalah penagihan dadah itu bertambah. Jadi kita memang ada ruang lah sebenarnya, ada ruang untuk kita bergerak bersama dengan NGO. Cuma itulah boleh perbincangan lanjut dengan agensi anti-dadah kebangsaan di kawasan masing-masing, sebab kita ada 108 daerah yang punyai cawangan ataupun pejabat yang boleh dikunjungi oleh NGO ataupun mana-mana individu yang berminat untuk tangani isu dadah.